Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat selalu. Salam PKP dari Umi, jaga diri anda dan kita jaga kita. Ingat tu. Video kali ini adalah kesinambungan dengan video yang pertama, iaitu pengenalan kepada isometrik. Video kali ini juga Umi akan terangkan kaedah ataupun cara yang berkaitan dengan objek condong dan objek tersembunyi di dalam isometrik. Dan video kali ini juga Umi akan terangkan kaedah membaca soalan dengan baik. Latihan 1 menunjukkan unjuran ortografik dalam unjuran sudut ketiga. Dengan diberi anak panah adalah titik terendah objek. Anda dikendaki melukis objek isometrik menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi ini adalah unjuran sudut ketiga di mana yang diberitahu. Unjuran sudut ketiga di bawah ini adalah hadapan, di atas adalah pelan. Sebab apa? Sebab unjuran sudut ketiga pelan mesti berada di atas hadapan. Manakala unjuran sudut pertama pula pelan berada di bawah hadapan. Itu pelajar-pelajar kena ingat. Okey, seterusnya dengan diberi anak panah adalah titik terendah bagi objek. Okey, ni anak panah menunjukkan pada titik di sini. Yang ni anak panah menunjukkan titik di sini. So, titik 1 ini dengan titik 2 ini adalah titik yang sama. Dia menunjukkan titik terendah bagi objek ini. Jadi, daripada titik terendah ini kita tahu dah kat mana kedudukan hadapan dia. Sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Agak-agak kat mana kedudukan hadapan dia. Okay? Titik ni menjadi titik terendah. Jadi hadapan dia berada di sebelah kanan. Kita lihat sini ni titik terendah. Jadi hadapannya berada di sini. Ini hadapan dan ini sisi. Seterusnya, lukisan mestilah mengikut skala saiz penuh 1:1 dalam ukuran mm. Yang ni pelajar-pelajar mesti baca. Kadang-kadang skala dia mungkin akan berubah. 1:2 ke, 1:3 ke. Jadi ukuran dah berubah. Seterusnya, anda dikendaki membina 5 dimensi pada lukisan. Okey, setelah siap, bina 5 dimensi pada lukisan. Dan akhir sekali, anda dikendaki membuka layout dan insert blok nama ke dalam layout, menyimpan ataupun save dan print. Okey, yang ini pun Umi akan ajar sebentar lagi. Bagaimana cara nak membuka layout, insert blok nama, menyimpan dan save. Supaya pelajar-pelajar faham dan pelajar-pelajar tidak menginsert blok nama dalam model. Salah insert blok nama mesti berlaku dalam layout. Seterusnya kita pergi kepada paparan AutoCAD. Ini paparan AutoCAD kita. Dalam paparan AutoCAD kita, cursor yang Umi gerakkan ini masih lagi bersudut 90 darjah. Jadi kita kena tukar cursor kita ini kepada bersudut 30 darjah, iaitu isoplane. Macam mana cara nak tukar? Kita klik di bawah ini, dia ada tulis isodraft. Kita klik. So, pertukaran ISO telah berlaku di sini dengan bersudut 30 darjah. Okey, kita boleh mula membuat lukisan isometrik. Tapi sebelum membuat lukisan isometrik, kita kena tahu 3 ukuran untuk membuat kotak isometrik. Jadi 3 ukuran itu ialah panjang, lebar dan tinggi. Kita pergi semula kepada soalan. Pada soalan, kita tengok ukuran pada hadapan. Sebab lebih mudah bila kita mengukur ukuran pada hadapan. Jadi ukuran pada hadapan, kita lihat dia ada 3 kotak. Kotak 1, kotak 2 dan kotak 3. Okey, ada 3 kotak. 3 kotak ni ukuran panjang ialah 20, 20, 20. Jadi kita buat yang ini dahulu. Kita ambil scale. Kita buat 20. Enter. 20. Lepas tu kita copy. Okey.
kita dapat ukuran dekat sini. 20, 20, 20. Okey, kita pergi balik kepada soalan. Okey, kita nak dapat ukuran 1 ni, kotak 1 ni ada 50 je. Jadi ukuran dia tak sampai pun 60. Jadi kita buat dulu ukuran yang ini. Kita ambil circle 50. Okey, kita copy. Macam tadi, kita copy. Pada sini dan kita buang circle, kita akan dapat ukuran yang ini. Kita settingkan dia sampai objek itu. Okey, yang ini tak ada. Bahagian atas ni tak ada. Kita buangkan dulu. Nampak? Yang ini adalah objek. Objek. Kita gambarkan dia adalah objek dahulu. Yang kita dah nampak ianya adalah objek kekal. Sama ada bentuk dia macam mana dulu, kita kena tengok pandangan pelan dia. Okey, kita pergi kepada soalan semula. Okey, pandangan pelan dia, objek yang ini adalah seiring pada titik yang ini. Jadi, objek ni, L ni, kita kena buat dulu objek L ni. Objek L ni dibahagikan kepada 30-30 dekat sini. So, ukuran pada sisi dia, pada pandangan atas ataupun pandangan sisi dia ni adalah 30. Okey, kita pergi kepada AutoCAD. Okey, yang ini circle kita kena buat dia, kita copy dulu. Circle ini boleh juga kita buat 30, enter. Lepas tu kita copy, garisan ini. Bawa ke sini, okey, bawa ke sini. Okey. So kita copy garisan ini. Dan ini bawa ke sini. Okey, kita padangi. Okey, kita nak cari bentuk L yang kita nampak tadi. So, bentuk L tu di sini. Yang ini tidak ada. Kita klik buang kat sini. Okey, kita dah nampak dia bentuk L. So, kita hitamkan garisan ini. Kita objekkan dia. Garisan objek, okey. Okey, yang ini kita separuh dia sampai sini. Okey, yang ini dia memang ada kotak. Nampak kotak L. Okey. Dah sampai sini, kita akan nampak satu garisan di sini. Okay, dia double garisan. Kalau sebelah atas, dia akan nampak macam ni lah, sama. Kalau sebelah bawah pun, dia akan nampak macam ni. So, lukisan, dia tak mungkin ada satu kotak macam ni. Dia mesti satu condong. Okay? Dia mesti berbentuk condong. Jadi, apa yang perlu pelajar buat ialah, kita klik garisan ini, bawa kepada sini. Nampak dia sama Dia sepatutnya hujung ni dia berada pada hujung ni. Okey, kita buanglah yang ini. Kita jadikan dia satu. Okey, yang ini pun kita klik, jadikan dia satu. Okey, nampak bagaimana mendapatkan soalan condong. Okey, kita terus pergi kepada bahagian sisi dia. Kita menggambarkan ke bahagian sisi. Kita lihat balik soalan dia. Soalannya ialah sisinya adalah 20, 10, 20, 10. Okey. Ukuran yang ini dia ada dengan ketinggian 50, 20, 10, 20. Okey, kita buat ukuran yang ini dahulu. Kita pergi kepada tadi. Ya, okey, kita move dulu. Soalan yang ini tadi kita tak move. Kita pergi ke sini. Lepas tu kita betulkan garisan ini sebab dia hanya 50 saja. Okey, kita pergi kepada sini. Right, kita ukur tadi dia nak 20, enter 10, enter 20. Okey, dia ada lebih 10 dekat sini. Okey, kita copy garisan ini. Okay, garisan ini kita copy, letak pada 20, letak pada 10, letak pada 20. Lihat Lepas tu kita copy garisan ini. Garisan Okay. Yang ini dia sampai sini saja. Satu. Yang ini pun dia sampai sini saja. Tak habis. Okay, yang bawah ni bulatan kita buang. Okay, lihat. Kemudian kita carikan kesenambungan dia. Yang ini adalah objek, yang ini adalah objek.
So, dalam macam Umi cakap tadi, dalam satu objek, dia tak mungkin ada macam ni. Okay, satu mesti turun sama ada dia jadikan tangga, ataupun dia condong, ataupun dia ke atas. Ataupun dia ke atas sedikit daripada ukuran ni. Tapi tak mungkin dia ke atas sebab dia 50 sahaja. Jadi, yang ini adalah condong. Okay, garisan ini adalah condong. Kita kena buat garisan condong kat sini. Yang ini klik yang ini adalah condong di sini. Okey, kita copy yang ini, garisan ini bawa kepada hujung ni. Okey, yang ini kita cantumkan dia. Ini kita buang, dia dah jadi bahagian bawah dia dah jadi ke bawah. Yang ini kita bawa ke sini. Okey, sama juga yang sebelah sini. Yang sebelah sini pun sama, kita gariskan ataupun kita ambil yang ini, copy garisan ini, bawa ke sini. Dia condong garisan ini, dia condong ke sini. Kalau tak nak silap, buat macam ni. Okey, jadi yang ini dah secara keseluruhan ni dah hilang lah sebab dia dah bermula pada kaki kat bawah sini. Okey, yang ini pun habis. Yang ini tak cantum. Okey. Okey, ini dia objek sisi dia ya. Okey, kita kemaskan lukisan ini sebab ada lukisan yang tergantung. Jadi kita extend. Okay, bukan extend, kita garis. Kita copy ataupun kita copy garisan ini. Atau kita menggariskan ya. Okey, nampak. Lepas tu kita trim. Sini. Okey, seterusnya adalah kita nak buat dimensi dia. Dah siap, kita nak buat dimensi dia. Dimensi mesti ada 5. Jadi ukuran tu kita tetapkan kat mana 5 kita nak buat. So dekat sini boleh 1 ukuran, dekat sini boleh 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah nak buat kat mana pun. Okey, kita mula dengan dimensi. Dekat sini kita buat 1, dia ada 20. Dekat sini kita buat 1, dia ada 20. Okey, dekat sini kita buat, habiskan kita punya dimensi. Okey, kat sini kita letakkan 1. Okey, kalau boleh ambil bahagian tepi je Okey, dah cukup 5. Kita tukarkan dimensi kita ni. Macam mana nak tukar? Kita ambil kepada sini bahagian oblik. Okey, kita tukarkan dimensi ini. Ambil poin ini dan bersudut 30 darjah tadi. Dengan sudut yang dikendaki. Okey, kita buat satu persatu. Jadi, kepada oblik. Okey. Letakkan di bahagian bawah. Nanti ada soalan yang akan bertanya macam mana nak menukarkan dimensi untuk isometrik. Harap pelajar boleh jawab lah. Bagaimana cara menukarkan dimensi isometrik. Ambil oblik. Dan kita menukarkan kepada objek. Okey, dah siap tukaran dimensi. Tugas seterusnya ialah kita nak masukkan kepada layout. Okey, sebelum kita membuka ke layout, kita kena pastikan lukisan kita ataupun garisan kita ni semua pada layer yang betul. Contohnya macam dimensi ini, dia tidak berada pada layer yang betul, dia berada pada layer binaan. Jadi, Umi tukar dulu garisan ini kepada layer binaan. Layer dimensi lah. Bukan layer binaan. Tadi dia berada pada layer binaan. Kemudian, selepas itu kita zoom all dulu lukisan kita. Okey, bila dah settle zoom all.
kita buka layer. Okey, lihat layer, lukisan kita penuh pada layer. Kemudian kita insert blok nama. Okey, nampak blok nama dah masuk. Okey, kalau tak nampak kita boleh besarkan lagi. Kita boleh gunakan tangan di bahagian tepi kalau tak clear. Okey, tengok dia masuk macam tu. Jadi pastikan blok nama anda ini berada dalam kotak putus-putus itu. Kotak putus-putus itu. Okey, bila betul-betul berada dalam kotak putus-putus dan berada di kotak merah berada dalam blok nama, kita klik. Okey, lepas tu kita besarkan sedikit. Dia nampak. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita buat ataupun apa yang perlu kita buat ialah kita klik pada garisan merah ni, sebab garisan merah ni dia nampak bila kita print. Jadi kita kena masukkan di dalam garisan objek ini. Okey, dah siap. Kita boleh print. Okey, print. Kita klik pada print. Okey, kita pilih printer. Pilih printer saja. Okey, pilih printer. Lepas tu kita preview. Kita tengok lukisan kita. Okey, ini lukisan kita. Ini yang kertas warna putih inilah paparan A4 kita yang kita dah setting daripada awal. Setiap kali kita buat lukisan, kita mesti setting A4 kita. Lepas tu kita, yang ini adalah lukisan kita lah. Di dalam border. Lukisan ni agak teknik. Okey. Sekian, terima kasih. Rasanya tak sempat untuk Umi siapkan latihan yang kedua. Mungkin latihan kedua pada video yang ketiga nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.